Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaquna muta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a Allah. Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib setelah beberapa purnama tak jumpa. Betul? Lebih pada setengah tahun. Betul-betul lebih pada 6 bulan ya. Ini mungkin tak jumpa lagi kot. Ya. Mudah-mudahan sayang Allah Ta'ala dijumpakan kita balik. Panjang lagi umur kita. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, kita masih lagi bernyawa, masih lagi ada roh lagi. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala yaumul mahsyar insya-Allah. Alhamdulillah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih masih lagi ingat saya. Ya, saya pun masih hidup, tuan-tuan pun masih panjang umur. Mungkin ada yang dah pergi. Ya. Selamat kita, alhamdulillah, macam-macam Allah tunjuk sekarang ni. Ya, nak masuk tadi pun nak kena register. Pakai topeng lagi. Orang tua saya panggil, orang Jawa panggil apa? Dia tak panggil convict, dia panggil topeng tu combat. Tak panggil convict, orang Jawa panggil combat. Saya orang Jawa kampung Bukit Pelandu. Tak boleh tiru cakap Jawa. Ya,
Panjangnya umur kita, masih lagi belum di kambus, kata orang kasar sedikit ya. Belum di kambus lagi. Yang lagi kasar belum ditanam lagi kita. Kita masih lagi belum disimpan bahasa sopan dia. Ni Allah bagi peluang, kita masih lagi duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hebatnya sampai kita tak berjumpa selama lebih daripada 6 bulan ya. Sejak bulan 3, bulan 2 ya. Sekarang dah masuk bulan 10. Allahu Akbar. Maksudnya kita kena renung peringatan Allah tu bukan saja-saja diingatkan, tapi nak mengingatkan kita balik pada SOP yang original. Maksud SOP original tu ya, sekarang SOP betul. Sebelum tu kadang-kadang kita lawak, kita leka dengan SOP Allah Ta'ala ya, undang-undang Allah Ta'ala. Betul kita baca kitab Allah Ta'ala, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca lagi, innad dina indallahil Islam. Macam-macam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baca. Tapi kadang-kadang nak aplikasikannya payah yang amat sangat. Yang paling hebat yang kita baca amanah dia, la ilaha illallah. Tu pun kadang-kadang payah nak ikut. Tahlil boleh buat, bukan 100, 400 pun boleh buat. Tapi nak jalankan amanah la ilaha illallah belum tahu. Lafaz boleh, tapi yang kita bimbang nak dijalankan, nak diaplikasikan. Betul Allah hantar SOP baru sekarang diperingatkan kita. Elok kita sembahyang rapat-rapat, jadi jarang-jarang. Elok kita sembahyang masuk terus, sekarang isi nama dulu, tulis nama. Suhu, jangka suhu badan 37 ke atas, sila balik. Betul? SOP 37 ke bawah, sila masuk. Boleh masuk terus? Tak boleh. Cuci tangan. Tadi dah wuduk, basuh, sanitizer. Allah, tuan-tuan. Masuk terus, sila bawa sejadah sendiri. Macam-macam, tuan-tuan. Allah ingatkan kita sekarang. Nampak? Tu. Itu yang kita bimbang. Bila peringatan Allah Ta'ala yang hebat, sampai tak boleh keluar sembahyang Jumaat dulu. Betul? Berapa bulan tak sembahyang Jumaat? 3 bulan lebih. Betul? 4 bulan hampir. 1 bulan 4 kali Jumaat. 4 bulan 4 kali 4 16 kali. Dulu Tok Imam kata, tu ada kawan-kawan yang tak datang sembahyang Jumaat 3 kali, fasik. Betul? Hukumnya fasik. Tiba-tiba orang yang dikatakan oleh Tok Imam tu mengata balik Tok Imam. Berapa kali yang datang? Bukan Tok Imam, dengan AJK terus semua sekali. 16 kali tak datang masjid. Nampak? Gelak tak yang dikata tu? Gelak dia pasal apa? Jangan mengatur orang. Akhirnya dikata diri sendiri. Tu Allah bagi ingat, Allah bagi peringatan yang hebat. Akhirnya sambil dibagi peringatan, Allah bagi hadiah. Ada tak hadiah? Ada. Negara lain tak ada, tuan. Kita Malaysia alhamdulillah dibagi hadiah. Apa dia hadiah dia? Al-Quran Time. Ada tak? Ada ke tak ada? My Quran Time. Dah siap dah buku dia, 1 juzuk. Saya dah beli 1000 yang pertama. Siapa nak beli boleh cakap dengan saya. Tapi boleh order terus. Nampak? Allah bagi hadiah yang hebat. Al-Quran Time. Masa kita dengan Quran. Hari ini dah masuk juzuk 5. Betul tak betul? Allah, tuan. Allah bagi hadiah hebat. Wahai dulu nak dengar baca taranum, nak dengar zaman saya kecil-kecil, nak dengar taranum yang hebat, setahun sekali. Betul tak betul? Tilawah Al-Quran antara bangsa internasional, setahun sekali. 40-50 negara datang untuk mendengarkan tilawah, setahun sekali. Itu pun dengar dia punya lagu dia, dengar dia punya terjemahan dia. Itu sahaja. Berapa tahun? Setahun sekali
Kalau ada siaran langsung yang kebangsaan, ada setahun sekali. Sekali dua kali tahun. Setahun 2 kali. Sekarang satu hari 4 jam di depan TV besar. Ada ke tak ada? Ada. Allah, tuan-tuan. Saya bukan orang TV hijrah, tuan-tuan. Saya ni pandang, kena buka mata hati, mata besar kita. Bila Allah bagi hadiah, apa yang kita nak buat sebenarnya? Itu. Pasal akan masa datang nanti, akan datang satu masa, akan disoal. Satu ditunjuknya. Salah tu marabbuka, betul? Salah satu soalan lagi, kitab. Ditunjukkan kitab Quran tu, kita kenal atau tidak? Kenal ya Allah, aku tengok my Quran time, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada yang tak tengok langsung. Dah Allah bagi COVID-19 ni, C19, betul? Orang ni 9 cakap COVID apa? Ada slang dia? Tak ada? Tak ada, sama je. Sama level dengan standard bahasa orang putih. C19 yang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, moyang kita, Tok Ki kita, tak pernah cerita, betul? Hadis akhir zaman pun tak cerita pun. Allah, tuan-tuan, orang tua kita cerita. Besok cucu kita, katalah ada cucu, sekarang 2020, betul? Besok cucu lahir, cucu tahun lahir 2030, cucu tunjuk kat Tok Wan, ni apa? Tok Wan kata, itulah ikon 2020. Betul? Allah Akbar. Tu nak mengingatkan kita, maknanya kena renung kita, ya. Nampak ditunjukkan, maksudnya kita ni renung peringatan Allah Ta'ala terlalu hebat. Tak pernah cerita yang berlaku sekarang. Ini pun turun naik. Tadi naik lagi jadi berapa? 100 181. Turun double number. Harap-harap besok jadi single number. Tapi dah dengan cerita dah merebak di Selangor. Allah, tuan-tuan, mata hati-hati kita sekali. Ya, maknanya peringatan Allah. Maknanya kadang-kadang benda ni berlaku, tak tahu apa cerita. Pasal apa? Keegoan kita, kelagonya kita. Ya, Allah dah bagi Quran pun tak jeran-jeran. Orang Melayu kata tak jeran-jeran. Janganlah, dah dibagi peringatan, dah dibagi lagi hadiah. Kita beruntung, ya. Bila C19 ni kita tak tahu lepas ni Allah nak bagi kita apa, tak tahu. Tahu tak tahu? Lepas ni, lepas C19 ni, agak-agak apa yang Allah nak bagi? Apa yang Allah nak bagi? Tak tahu, kan? Kita tak tahu. Perancangan manusia kita tahu, betul? Perancangan Allah Ta'ala tak ada siapa yang tahu. Kita sendiri nak mati pun tak tahu. Tak tahu. Ada orang mati di mana-mana, betul? Sebab tu nak tidur pun ingat Allah Ta'ala. Pasal apa? Mati itu, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dah pergi dah dia, tutup guru kami, habis dah. Hebat macam mana pun, habis. Allah ambil. Selama yang Allah ambil, malam 7 Ramadan, malam Jumaat 12.32 malam, Tuan Guru dah pergi. Nampak? Hebat tak mati dia? Allah. Kata Tuan Guru Habib Zainal yang saluran TV tu, apa dia kata? Setengah jam lepas Tuan Guru meninggal, dia tengok ziarah Tuan Guru. Dia kata apa? Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah royo, dia kata. Faham tak royo? Orang Minangkabau kata royo apa? Raya. Ni 9 cakap rayo. Dah raya lah. Raya apa? Raya dunia pun dah raya, raya di akhirat dah raya dah. Pasal dia terpilih malam Jumaat 12.32 7 Ramadan. Allah, tuan-tuan, saya tengok sendiri jenazah dia, tak boleh nak kata, ya. 2 minggu tu sebelum dia pergi, dia memang pesan jangan patah balik bab dakwah ni. Kita sebagai umat Islam, dia dah warning saya dah awal-awal. 2 minggu sebelum dia pergi, dia beritahu, jangan patah balik. Kalau hantar patah balik, lari daripada track bab dakwah ni, anak murid yang paling koman, dia kata. Pak Tuan Guru, tu bahasa dia, ya? Paling koman maksudnya apa? Teruk sangat, dah mengaji lama-lama tapi tak nak teruskan. Bahkan Nabi dah kata sampaikan walaupun 1 ayat. Pak tu
Hebatnya Tuan Guru tuan-tuan, akhirnya pergi. Mati apa? Mati bulan Ramadan. 7 Ramadan, malam Jumaat. Allah tuan. Dalam kitab lama yang ditulis oleh Tuan Guru daripada Brunei. Yang tulis mereka bagi hadiah hari. Jembatan ke akhirat. Bila orang yang bertakwa ni takut betul-betul dengan Allah Ta'ala waktu dia hidup, bila dia mati tuan-tuan, bumi menangis, langit menangis. Bumi menangis pasal apa? Bumi menangis pasal dah tak ada lagi orang yang zikrullah. Hamba yang selalu atas bumi tu, yang pijak bumi yang nyata tu, tak ada lagi nak sujud, tak ada lagi nak beribadat. Menangis bumi. Bila mati aja, masuk dalam liang lahat, dipeluk tanah. Tanah peluk macam ibu memeluk baby dia sendiri. Tu bumi menangis. Nampak? Yang kedua, langit menangis. Langit menangis kenapa? Langit ada 2 pintu. Satu pintu, pintu rezeki. Satu lagi pintu masuknya amal ibadah kita, kebajikan kita. Bila mati je, pintu rezeki tertutup. Menangis langit. Kenapa pintu rezeki tutup? Orang tu dah nazak dah tertutup pintu. Kita pun sibuk nak suapkan air, siap masukkan paip. Betul? Getah paip tu, bagi dia minum susu apa tu yang cap besi tu, yang buatkan tulang. Masuk 1 sudu, 2 sudu, masuk, keluar balik, rezeki dah putus. Oh, dia tak minum susu kot, kita belikan bubur siap bakal jenazah tu. Kata ayah tu, kata apa? Bubur kau masak jangan barilah, aku nak bubur McDonald. Ada tak bubur McDonald? Ada. Mahal McDonald, 24 jam. Sedap tak sedap? Sedap. Standardnya McDonald, siap beli, drive thru, beratur kan tiap-tiap malam. Betul? Beli. Kita ingatkan dia selera makan bubur tu, kita suap 2 sudu, 3 sudu, masuk, keluar balik, putus dah rezeki. Nampak? Keluar balik. Akhirnya tu pintu rezeki dah tertutup. Lagi satu pintu, pintu pahala, pintu kebajikan pun tertutup. Orang putih kata games over. Betul? Habislah. Tu langit menangis, bumi menangis. Sebab tu salah satu hebatnya diperingatkan kita, Allah dah bagi Quran sekarang, My Quran Time, daripada pukul 12 siaran langsung, pukul 5 ulang balik, pukul 10 sekejap lagi ulang balik, pukul 6 pagi besok diulang balik. Hebat tak hadiah Allah Ta'ala? Jangan kita biarkan tuan-tuan, tak terdaya kita besok nak menjawab dengan Allah Ta'ala. Tu Quran Time di TV, di internet, betul? Kalau Facebook, share, Instagram, YouTube, boleh ulang daripada siri 1 sampai siri hari ini, juz yang kelima. Bila dibacakan tuan-tuan, kalau kita baca sendiri tak terdaya, nak kupas, nak tadabbur, macam-macam diajar, betul? Penuh ni. Ni 1 juzuk tuan-tuan, 1 juzuk ni, 1 juzuk, siap diagram semua cukup. Cari tuan-tuan, hadiah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Ustaz Fazrul, daripada hadiah Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita kena, kita baca sikit punya mewah. Dulu time Rasulullah SAW nak perjuangkan Quran, tak ada baris, tak ada titik, mati sahabat, kerabat, sahabat-sahabat mati syahid nak mempertahankan ayat-ayat Quran, nak perjuangkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Mati syahid. Perang Uhud, pusingan pertama menang, perang pusingan kedua tewas. Maksudnya apa? Lamanya umat Islam, bukan zaman sekarang. Zaman Rasulullah SAW tu pun terlalu juga, derhaka dengan Rasulullah SAW. Zaman Nabi ni, Nabi depan mata dah, jangan bergerak. Tapi kedegilan manusia ni kejarkan dunia, akhirnya turun juga nak cari harta benda. Betul tak betul? Tu data ada dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Sebab tu hebatnya bila dikupas satu-satu. Ada bab arak, ada tak bab arak? Ada. Haram ataupun halal? Haram. Arak haram tuan-tuan, dalam Quran dah tulis dah. Nampak? Kenapa kita masih lagi nak mempertahankan arak?
Ni bukan cerita politik pun. Ni cerita Quran. Tak percaya buka lagi tak ni. Sampai bila? Itu yang kata Ustaz Somad. Sampai bila kita nak mempertahankan yang haram? Sampai bila kita nak makan benda-benda yang bersumberkan yang haram? Sampai bila? Sampai bila kita menyokong yang mencari, yang memerintah, yang mentadbir, yang menggunakan sumber yang confirm haram? Sampai bila? Kita baca dah, inna dina indallahil, baca tadi, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, macam-macam kita baca tuan. Kita ikrar, kita akad, kita Allah tuan. Sampai bila? Dalam Quran ada arak haram. Hutang, ada tak hutang dalam Quran? Ada. Jangan tangguh tuan. Saya tengok bila dia beli kupas 282 tak silap saya. 282 Al-Baqarah. Satu muka surat tuan-tuan, hutang. Hutang. Kalau bank Islam, bank muamalat, bank M-Bank, Maybank, alhamdulillah ada perbankan Islam. Bila ada perbankan Islam, kita dapat melarikan diri daripada riba. Apa itu riba? Allah haram ke? Allah sunatkan? Allah makruhkan? Allah perang tuan-tuan. Allah laknat, Allah perang bab riba. Kalau kita masih sampai lani bersekongkol, the whole stakeholder, orang kalau bilang kata the whole stakeholder, tahu dia kata masih lagi bersekongkol menyokong bab riba, apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Apa yang kita nak jawab? Allah tuan, tu kena renung kita. Ada bab riba, betul? Ada bab riba, hutang, infak. Ada tak infak? Ada. Jangan sayang duit, jangan sayang harta. Jangan tunggu kaya, kata Tuan Guru Harundin. Nak bersedekah, jangan tunggu kaya. Sedekahlah sampai jadi kaya. Ni pasal apa? Kita memikirkan kita ni bakal-bakal jenazah. Kita calon-calon jenazah. Tuan-tuan, kita ni masih lagi sini lagi, alhamdulillah, tak dimasukkan dalam plastik, di zip masuk dalam yang lahat 5-6 orang KKM yang sembahyangkan. Betul tak betul? Kita masih lagi bersyukur kita, masih lagi tak kena lagi. Bayangkan kitanya ahli keluarga yang terkena vaksin 19 tu, bila mati, Allah tuan-tuan, tak tengok, nak tengok ayah di dalam yang lahat pakai drone tuan-tuan. Apa cerita nak tengok pakai drone tuan? Tu pasal apa? Keangkuhan kita dengan Allah Taala. Kadang-kadang tak teringat hukum SOP yang sebenar-benarnya. Sampai kita tak boleh pergi Mekah. Betul? Baru diumumkan 2-3 hari lepas baru boleh ke Mekah. Itu pun kena ikut SOP. Pasal apa tak boleh pergi Mekah? Macam-macam perangai. Betul, orang Malaysia memang hebat pergi Mekah. Betul. Umrah haji kadang-kadang tak cukup sekali tuan. Berapa kali? Tengok, betul. Tengok kemampuan. Kadang-kadang sampai dia punya business card tu tulis haji tu tak cukup sekali. Dia tulis haji ganda 3. Saya tanya ni betul kan? Saya tak nak cakap cerita apa. Kenapa haji cakap business card tu tulis haji ganda 3? Selalu H2O, betul? Dia kata, saya dah pergi 3 kali ustaz. Habis apa masalah dengan kad tu? Dia nak panggil dia haji. Allah Tuhan, teruknya manusia tuan. Tu satu pun jangan. Tapi kadang-kadang bila takdir pergi Mekah, pergi umrah, kadang-kadang dia berperangai melampaui batas di depan Kaabah, di depan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di depan Raudah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Macam-macam perangai. Dia elok jantan, tiba-tiba depan Kaabah dia jadi jantan apa? Tu elok tangkap balik, sunatkan sekali lagi. Faham tak faham? Teruk sangat tuan-tuan. Depan Kaabah, bukan depan masjid, depan Kaabah. Melampau. Melampau. Allah dah buat dia jantan, dia tukar jadi tu. Siap pakai telekungnya. Allahu Akbar. Rasa nak sesah dengan otan. Tu. Melampau kan.
Kan biadab depan Kaabah, tanah haram. Tanah haram. Akhirnya sekarang Allah tak benarkan. Satu dunia tak boleh pergi. Betul? COVID-19, betul? Musabab dia. Tapi pasal kena ingat balik perangai-perangai manusia yang pergi Mekah, pergi Umrah, pergi Nabawi, pergi Masjidil Haram, pergi depan Hajarul Aswad, macam-macam. Perangai tu kadang-kadang tak senonoh, tak ada adab, tak ada akhlak di depan Masjidil Haram, di tanah haram, di Nabawi, di Raudah, di tempat Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang tak ada. Akhirnya Allah tak benarkan seorang pun pergi ke Mekah tahun ni. Yang benar orang Malaysia 8 orang, betul? Yang khusus, sorry to say, semua dah khusus tapi tak dapat pergi, termasuk saya kan. Tu kena renung kita. 8 orang Allah pilih dia. Nampak? Cuba renung tuan-tuan. Apa lagi di luar, maknanya jangan buat perangai, tu kena renung itu. Tu antaranya ni, balik pada kitab Nama Raya, betul? Boleh pergi kitab. Ni sampai buku apa ni? Kena beritahu Syakik bin Ibrahim berkata, orang-orang sependapat dengan aku dalam 4 macam. Ni bab beratnya maut, kita sambung dulu lagi. Kalau betul lah. Orang-orang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Dia mengaku hamba Allah Ta'ala, tapi dia nak macam bebas. Itulah yang berlaku. Dia mengaku. Boleh baca lagi, inna dina indallahi Islam. Minta lagi macam-macam, tapi nak bebas. Padahal ada tak undang-undang Allah Ta'ala? Ada. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa tak ada lain, hukum-hukum kitab. Belum sampai tilka hududallah lagi. Ayat kedua Al-Baqarah. Azan. Teruskan, InsyaAllah. Boleh maknanya kita kena ikut hukum Allah Ta'ala. Tak boleh bebas. Dah ada dalam bab Arab, ada bab riba, ada dalam bab hukum, qisas, hudud, semua ada. Tak boleh lari tuan-tuan. Nak lari mana kita? Kita pegang. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang tak pegang dua ni, dia akan sesat. Apa dia? Al-Quran, sunnah dia. Lagi satu yang dikatakan ulama, tak ada bab Quran tuan-tuan masuk ke liang lahat tuan-tuan. Allah tuan. Batu orang yang berbakti, waktu hidup dia berbakti dengan Al-Quran, tak berhenti sampai akhir hayat dia. Waktu dia mati tu, masuk saja liang lahat yang amat gelap. Kalau tak percaya, lepas isyak ni pergi terus ke kubur, cek gelap ke tak gelap. Allah tuan, gelap tuan-tuan. Nampak? Gelap yang sangat. Masuk liang lahat tu, datang 2 malaikat yang hebat. Apa nama dia? Munkar dan Nakir. Kata ulama lama, ada lagi 2 lagi malaikat. Munkar, Nakir, Nakur, Nu'man. Allah, ujian lisan, ujian bertulis, semua dia. Wah, ni kena renung kita. Itu nombor melakat dan cerita. Tapi yang pasti 2 tu, betul? Munkar dan Nakir. Yang dah jumpa tu tak pernah cerita kita. Betul? Yang dah berjumpa dengan 2 malaikat tak pernah cerita. Pasal dia pun tak balik. Allah tuan, kejadian ni Allah tuan dicerita dalam kitab ni, kejadian terlampau hebat. Bila datang 2 tu, Allah tuan, semua dah balik tuan. Isteri yang dicintai, yang dikasihi, balik tak? Balik. Mak dia balik, bapa dia balik, anak-anak lagi balik. Kalau isteri mati, lagi cepat suami balik. Saya tak ulang, saya lelaki, betul? Jangan nak tipu. Sebab tu bila isteri mati, jenazah, kata Ustaz Zahar, jenazah tu ada dalam rumah lagi. Jenazah isteri lah, bukan jenazah suami. Jenazah isteri, selalu isteri mati dulu, betul? Bila jenazah isteri tu ada lagi dalam rumah, jangan sekali-sekala nak sebut nak kahwin lagi. Dibimbangi jenazah tu akan bangun. Faham tak faham? Dia sampai ke mati pun dia akan fikir kan. Nampak? Jangan main tuan-tuan, orang perempuan ni. Tu belum cerita pasal poligami. Cerita isteri nak kahwin lagi lepas isteri mati, betul? Itu takut.
Sampai kata Datuk Ismail Musa, tak boleh lupa cerita dia. Sampai dah kebumikan pun, orang tua ni hari-hari jurus kubur isteri tu. Tegur orang kampung, "Pakcik, sayang betul pakcik ke anak isteri pakcik." "Ya." "Kenapa je?" "Isteri saya dulu pesan, selagi tak tumbuh rumput, awak jangan nikah lagi." Faham tak orang tu? Tu yang hari-hari jurus. Orang ingat sayang sangat, rupanya nak bagi cepat tumbuh. Padahal senang, ambil rumput dekat tempat jual rumput tu, tanam, cepatlah hidup, cepat, boleh kahwin terus. Padahal orang tua tu dah mati dah masuk tanah, takut juga. Tu dipanggil takwa. Tahu takwa? Takwa tu kan takut pada yang tua. Tu kena renung kita. Jangan tu dipesan kita. Sama tadi. Maksudnya kita ni bila masuk ke kubur, dua malaikat, betul? Dua malaikat tu datang nak menyoal kita, tapi ditahan oleh Al-Quran yang kita bakti dahulu. Ni diceritakan ulama. Kenapa? Dia memang hebat dengan Al-Quran. Senantiasa tak berhenti. Nak tidur pun dengan Al-Quran. Apa? Betul? Ada Al-Mulk sebelum tidur. Al-Mulk. Sebab tu kita nak tidur, jangan tidur macam tu ya bang. Dah berumur ni, dah Allah ingatkan macam-macam peristiwa sekali tu. Tu peringatan. Bila nak tidur, jangan tidur macam tu je, pegang handphone je. Bangun tidur pun patutnya alhamdulillah sekurang-kurangnya. Tak. Bila bangun tidur apa dia? Handphone mana handphone? Tu orang rumah delak tak kejut pun. Dia cek handphone apa handphone. Tu perangai kan orang beriman dengan handphone. Nampak? Sebab tu nak tidur tu dengan Al-Quran. Sebab tu tidur dengan wuduk kita. Kata Datuk Ismail Kamus, ni pesanan dia. Nak tidur tu wuduk. Sebab tu dah wuduk takkan terlalu lelap. Mata segar mata. Dah training itu PKP, betul? Segar mata, dah wuduk. Dah pukul 11. Ni bukan solat malam, bukan qiyamul-lail, nak tidur. Bila berwuduk kita solat sunat wuduk, solat sunat taubat, nak tidur. Pasal apa? Pasal Tuan Guru Datuk Ismail kata, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik, tengah celik tak pejam-pejam. Betul-betul. Tu kena renung kita. Tengah celik tak boleh pejam. Ada orang tengah pejam dalam kereta, mati dah. Mati baru ni 3 orang dalam kereta. Bukan aksiden, tidur. Allah kan, rupanya malakul maut naik kereta juga kan. Dia tak tunggu aksiden. Bila Allah perintah cabut nyawa orang tu, mati tuan-tuan. 3 orang sekali habis, betul? Dalam kereta. Dulu ada artis singgah di RNR, betul? RNR ke utara. Artis tu penat bawa kereta, berhenti, rehat, baring. Rupa sebelah dia ada malaikat baring juga. Malakul maut pun penat juga duduk di RNR, tapi dia tak berhenti kerja. Kerja dia apa? Cabut nyawa. Nampak? Sebab tu jangan main-main. Mati itu dalam kelipan mata. Tu alhaakumut takasur. Atul singgah ke kubur. Satu lagi, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Betul? Surah apa tu? Surah Sajadah. Besok hari Jumaat subuh-subuh Tok Imam baca. Sini baca Sajadah tak? Tu kan kita sujud bukan 3 rakaat tuan-tuan. Tu sujud sajadah. Pak. Tu kita di-follow oleh malakul. Tu kena renung kita. Nak tidur kita baca, kita solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Ini pesanan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Nak tidur, dah bangun, dah sembahyang 2, 4, duduk sekejap, ada surah Al-Mulk. Yang cantik kalau lepas isyak terus baca pun alhamdulillah. Tu Al-Mulk, Al-Kahfi, tak daya baca banyak, baca 10 awal, 10 yang akhir. Tu zikir. Ni Datuk Ismail Kamus share. Ya. Dah tak ada kan? Kita sampaikan. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Dah segar badan. Tapi syaratnya jangan baring, duduk. Kalau baring tak sempat 33, 3 je. Betul? Subhanallah, subhanallah, innalillah. Oh, sama je kan tabarukal, betul? Al-Mulk pun jangan. Boleh baca baring dengan handphone, boleh. Tapi tabarukal lah.
Masa-masa mula-mula okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul. Makhraj betul semua. Lagu betul. Lagu Hijaz. Sampai tabarokah tu katuk terus. Nampak? Mata tuan jangan main-main. Tu baik tengah segar tu duduk. Baru kita tidur tuan. Besok bangun balik pukul 4. Tu malam-malam niat nak bangun pagi besok. Dah berumur je ni tuan-tuan, dah ada peringatan ni. Apalagi kita nak buat tuan-tuan, bila-bila Allah panggil. Ni satu dunia dah dekat 1 juta mati tuan-tuan. Mati senyap. Slow. Takut satu dunia ni rata. Allah tak tunjukkan gempa bumi. Takut satu dunia ni rata tu rata. Habis senyap terus. Dia tak payah gegarkan bumi. Allah boleh buat tak? Boleh. Habis. Dia mati slow. Sekejap Malaysia, sekejap. Ini dua orang betul. Hari ini 2 orang. Allah, 2. US yang cerita dah. Olimpik terus 7 juta betul. Tu nombor 2 India. Nampak? Kena renung. Itu ikut proportion. Tahu proportion negara tu punya penduduk. 7 juta betul lah, sama taraf dengan US tu. India betul lah 6 juta, sama taraf. Berbaloi. Tu nak tidur kan dipesan kita Tuan Guru Datuk Sembilan. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tidur pun kita ingat balik. Tu yang Al-Kahfi tu kejutkan kita besok. Aku nak bangun pagi tu besok ya Allah. Aku nak bangun pukul 5, aku nak bangun pukul 4. Apalagi nak buang tuan, jangan mainlah, jangan buang masa. Itulah cara kita nak menghadap Allah Taala. Tak ada lagi bekal itu yang kita dah bawa. Boleh tuan-tuan. Ayat Al-Quran time jangan miss. Dah juzuk 5 dah. Tu hebat. Ciri-ciri orang yang berjaya. Saya baca sikit. Ciri-ciri orang yang berjaya, mereka yang beriman kepada yang gaib. Betul? Gaib ni apa? Alam satu lagi. Itu dipanggil hidup sesudah mati. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang berjaya, mereka yang mendirikan solat. Solat janganlah yang fardu ya. Ada tak solat lain? Ada tuan-tuan. Solat sunat macam-macam. Jangan miss lah. Cari jalan pujuk hati kita ni. Dia hati ni tak ada lain, tak ada benda lain. Quran tu juga yang hebat memujuk hati kita. Tak ada benda lain. TV cerita tak ada cerita. YouTube tak ada ke mana pun. Habis jadikanlah jadi macam-macam perangai. Yang ketiga, ciri orang berjaya ialah mereka yang suka bersedekah ke jalan Allah Taala. Jangan sayang-sayang duit tinggal. Orang rumah mati, orang mati tak apa, kita mati. Kita penat cari duit, orang rumah kahwin lagi. Betul? Betul tak betul? Kahwin lain. Cukup edah, kahwin lain. Kita tahu tak? Tahu. Tiba-tiba datanglah suami baru, bawa kereta lalu depan kubur kita. Yang paling sedih, bawa chopper. Tahu chopper? Chopper Harley gitu. Lalu depan kita, lalu depan kubur. Isteri kata, tu kubur suami I tu. Siap bunyi horn, kita sebab motor muru. Tuan-tuan, jangan main. Sebab kita dalam kubur, melopong orang tu bilang kata, melopong kita dalam kubur. Kita sibuk cari duit. Yang keempat, mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah turunkan sebelumnya. Kita ni beriman dengan Allah Ta'ala dengan kitab. Sebab tu kita jangan terlupung, terbiar je Quran tu lalu. Dalam Al-Baqarah diceritakan orang Yahudi Nasrani dibagi ayat Allah Ta'ala, lempar ke belakang. Sombongnya Yahudi. Itulah perangai. Kita yang dibentangkan Allah Ta'ala ni, dihadiahkan oleh Rasulullah SAW, menangkan Islam daripada dulu sampai ke level kita boleh tengok dalam TV, dalam handphone, dalam internet, Quran ada baris, ada dengung, ada color, semua siap, ada nota 1 juzuk macam ni. Kita tak baca juga, tak tengok juga. Ke mana tuan-tuan? Orang Perak kata sama juga macam Yahudi. Betul tak betul? Tu nampak, kena renung kita. Janganlah pujuk hati kita, cari jalan biar kita dengan Al-Quran. Kadang-kadang benda lain ibadah kita belum tahu nak selamat kita tuan-tuan. Quran tu yang selamatkan kita. Bila kita berbakti, dia berada dengan dada kita, dengan muka kita. Ditahannya muka nangkir tu. Dulu hamba Allah Ta'ala ni berbakti dengan aku. Sekarang dia dah mati, aku pula berbakti, dan aku pastikan dia terus ke syurga tuan-tuan. Tu kena renung kita. Bayangkan dalam kitab lama tulis 2-3 ayat kita hafal tuan-tuan, masuk ke kubur
kubur kita terang macam terbitnya fajar pagi. Baru 2-3 ayat. Tu beruntung yang hafal ni inna atau ina tu betul. Tapi takkan takat tu je. Mentadara main-main betul. Mentadara nasi tak cukup. Tapi makan Quran, baca Quran 2-3 ayat tu melampau sangat. Nampak? Tu kena faham tu. Yang kelima, mereka yakini akan adanya kehidupan akhirat. Orang yang takwa, yang berjaya, dia yakin ada satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Itu adalah kitab lama orang Indonesia tulis. Lepas tu kita ni duduk sini taman pinggiran Senawang, betul? Selama-lamanya kita duduk sini? Tak. Cuma sebentar saja. Orang Jawa, orang Indonesia kata kita ni mampir saja. Mampir tu mampir. Sebentar, cukup singgah. Cukup masa Allah panggil. Sebelum Allah panggil, siap-siaplah kita. Sebelum kita dibawa ke sana. Yang kedua, mengakui Allah menjamin rezeki, tapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan. Jangan. Rezeki itu ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Kita mengaku yang bagi rezeki adalah Allah Ta'ala. Tapi jangan bimbang. Si fulan bin fulan, rezeki dia takat tu je. Betul tak betul? Tu jangan bimbang. Ada rezeki kita. Takkan Allah biarkan kita macam tu je. Yang ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi mereka hanya mengumpul harta untuk dunia semata-mata. Silap besar. Cari jalan. Tak salah nak jadi kaya, tapi kita ingat pada akhirat. Itu yang jadi pedoman kita untuk mengumpul harta, bukan untuk diri sendiri. Pasal apa? Itu sebentar saja. Cukup masa habis, tuan. Jangan disayang-sayang. Yang keempat, akhir sekali, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Jangan. Kita pasti mati, tak terkecuali. Betul? Kita ni calon-calon jenazah. Bila jadi calon-calon jenazah, tak payah nak kempen, tak payah nak lobby, tak payah nak apa, tak payah tampal poster. Betul? Pasti dapat. Sebab apa? Kita dah ditetapkan kita punya kematian. Cukup masa Allah panggil. Itu tadi, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. InsyaAllah takkan tukut alam ni. Boleh tuan? Mudah-mudahan panjang lagi cerita, banyak lagi nak sambung sebenarnya. Ada 3-4 kitab macam ni. Mudah-mudahan jadi pedoman kita, jadi bekalan kita. Jangan lupa, saya iklankan kalau boleh, jangan lupa tengoklah Al-Quran Time. Masa kita dengan Quran di TV, di internet semua cukup. Kita mewah semewah-mewahnya. Syukur kita masih lagi berada nikmat. Jangan sampai Allah tarik nikmat ataupun hilangnya Quran macam tu saja, kita dah tak ada benda nak baca. Boleh tuan-tuan? Salah satu hijrah. Ni dah 1442 tuan. Jangan main. Ni dah bulan 9, dah besok dah bulan 10. Lagi 2 bulan habis 1-20-20. Faham tak 2020 tu? Kita bimbang 220. Dunia kosong, akhirat pun kosong. Itu bagilah 2020. Faham tak faham? Tu. Umur bertambah, nombor tambah. Nombor 1442. Ni bulan Safar dah masuk dah. Lalu Muharram pergi Musafar, dah bertambah umur kita. Tapi kena ingat, peruntukan untuk kita meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Siap-siap mudah-mudahan pengisian malam ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya nak mohon izin tuan-tuan, malam ni lepas sembang Isyak kita terus bangun sembang sunat hajat untuk anak saya yang tak boleh balik di Turki. Ada 3 orang sedang pulun kitab Quran dah habis, kitab nak bagi habis. Ada 3 orang di daerah yang berlainan. Turki dah 300,000 sekarang. PKP dia memang hebat juga, tapi manageable. Kita di sini tak boleh balik, kita mohon sembahyang hajat malam ni. Boleh? InsyaAllah saya pimpin, insyaAllah. Dan di luar ada jualan barang kesihatan untuk kita sihat, bukan untuk makannya, sihat.
untuk kita senang beribadah. InsyaAllah di luar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahya jasadana wan nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wa asi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarrina wa qiyamina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.